Assalamualaikum dan selamat pagi. Okey, hari ini kita teruskan dengan tajuk pembelajaran kita hari ini iaitu kesatuan set. Okey, standard pembelajaran 4.2.1 menentukan dan menghuraikan kesatuan set menggunakan pelbagai perwakilan. Okey, baik, kita tengok yang pertama. Okey, nota sikit kesatuan set. Simbol kesatuan, yang kita belajar sebelum ini persilangan, kalau awak ingat simbolnya adalah seperti huruf N. Okey. Tapi untuk kesatuan simbolnya adalah U. Okey. Bahasa Inggeris dia punya istilahnya adalah union, kesatuan. P kesatuan Q. Okey, jika set P kesatuan Q, set yang mengandungi semua unsur dalam set P atau set Q atau kedua-dua set. Kalau persilangan sebelum ni kita belajar adalah unsur sepunya dalam kedua-dua set, tapi kesatuan dia adalah semua unsur yang ada dalam kedua-dua set yang dibincangkan. So jadi di sini kalau set P kesatuan Q, maka kawasannya adalah kesemua. Okey, kesemua rantau ini adalah kawasan kesatuan set P dan set Q. Okey. Jika rajah dia begini, okey, di sini kalau awak masih ingat, kalau yang ini bentuk graf rajah Venn-nya, maka yang ini adalah Q adalah subset kepada set P sebab Q berada di dalam P. Jadi kalau yang ini kita nak lorek kawasan kesatuan dia, P kesatuan Q bermaksud semua kawasan ini. Okey, kesatuan ni maksudnya kita campur semua sekali unsur dalam P dan Q. Okey. Walaupun unsur dia tak sama, kita campur je semua. Okey, kita tengok pada contoh seterusnya. Okey, contoh yang ini. Okey, diberi P, set P adalah 2, 3, 5, 6 dan Q adalah 3, 5, 7 dan R adalah 1, 2, 5, 7, 8. Okey, soalan dia cari P kesatuan Q. Okey, jadi kalau P kesatuan Q maksudnya unsur dalam P digabungkan dengan unsur dalam Q. Baik, jika kita lihat di sini sekiranya P kesatuan Q, okey, awak lihat set P. P adalah unsurnya adalah 2, 3, 5, 6 dan Q adalah setnya adalah 3, 5, 7. Okey, jadi jika P kesatuan Q bermaksud kita campur semua unsur P dan Q ini, kita gabungkan, maka kita akan dapat unsur bagi kesatuan adalah kesemualah. Okey, bila kita gabungkan, so kita akan dapat 2, 3, 5, 6, 7. Okey, ini untuk P kesatuan Q. Nombor yang berulang macam 3 ni dan 5 kita tulis sekali sajalah. Okey, so ini adalah konsep kesatuan di mana kita menggabungkan semua unsur yang ada dalam kedua-dua set. Okey, untuk soalan B, kita nak cari Q kesatuan R. Okey, tadi P dengan Q, sekarang untuk soalan B. Okey, bagaimana nak menentukan unsur kesatuan Q kesatuan R? Jadi di sini Q adalah, kalau kita senaraikan, set Q adalah unsurnya adalah 3, 5, 7 dan set R adalah 1, 2, 5, 7, 8. Maka Q kesatuan R unsurnya adalah kita gabungkan semua. Dalam Q ada 3 unsur, dalam R ada 5, so kita gabungkan semua. Mana-mana unsur yang sama kita tulis sekali saja. So di sini kita ambil sini dulu. 1, okey, 2, susun mengikut tertib nombor menaiklah. Okey, 3, kemudian 5, sini dah ada 5, 7 dan 8. Okey, maka ini adalah jawapan untuk Q kesatuan R. Baik, seterusnya soalan C, kita nak tentukan unsur bagi, okey, soalan C.
kita nak cari N yang ni. Okey, N, P kesatuan Q dan juga R. Soalan C. Okey, yang ni. Okey, P kesatuan Q kesatuan R. Tapi dia ada N ni. Ini bermaksud bilangan. Bilangan unsur P kesatuan Q kesatuan R. Jadi kita kena cari dahulu apa yang perlu kita buat. Kita cari dahulu P kesatuan Q kesatuan R. Okey, jadi kalau awak lihat di sini, P adalah 2356. So, Q adalah 357 dan R 12578. Maka kita perlu gabungkan ke semua unsur ini dahulu. So, jadi unsurnya adalah, okey, kita mula 1, 2, 1, 2. Kemudian kita ada 3, 5, 6. Okey, kemudian ada 7 dan 8. Okey, 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8. Jadi ini adalah kesatuan bagi 3 set. P kesatuan Q kesatuan R. Maka dia tanya bilangan. Okey, bila dia tanya bilangan unsur P kesatuan Q kesatuan R, so bilangan maksudnya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi bilangan ada 7 unsur. Okey, kita teruskan dengan contoh yang kedua. Soalan tentukan kesatuan. Okey, diberi X adalah 246, Y 235 dan Z 510. Cari X kesatuan Y. Okey, jadi sama seperti tadi. So kita gabungkan saja. X adalah 246 dan Y adalah 235. Jadi bila digabungkan, so kita dapat unsur jawapan untuk A. X tadi 246 campur dengan 235, maka X kesatuan Y jawapannya adalah 2. Okey, kemudian di sini 3, 4, 5 dan 6. Okey. Seterusnya, kita tengok soalan B. Cuba soalan B. Kita nak cari Y kesatuan Z. So, Y dan Z. Y 235. Okey, Y dia adalah 23. Y 235. Dan Z adalah 510. Jadi, jika Y kesatuan Z bermaksud gabung ke semua sini. So, jawapan dia adalah 2, 3, 5, 10. Okey. Baik, kita teruskan dengan soalan C. Soalan C, tentukan bilangan X kesatuan Y kesatuan Z. Jadi X 246, Y 235 dan Z 510. Jadi kalau kita nak tentukan bilangan, okey, pertama soalan C, kita cari dahulu X kesatuan Y kesatuan Z. So unsurnya adalah, okey, 2, gabung je semua, 3, 2 dah ada tadi. Okey, 3, 4, 5. Okey, ni dah ada 5. So lagi 6 dan 10. Okey, jadi ini adalah unsur kesatuan ketiga-tiga set. Jadi soalan tanya bilangan X kesatuan Y kesatuan Z. Maka ada berapa dalam ni? So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi jawapan adalah 6. Seterusnya contoh 3. Okey, berdasarkan gambar rajah Venn, okey, menunjukkan set P, set Q dan juga set R. Senaraikan unsur bagi set berikut. Okey, soalan A, P kesatuan Q. Maksudnya P campur Q.
Okey, kita gabungkan semua. So kalau kita lihat di sini, unsurnya adalah P campur Q. Dalam P ada 8, 4, 1, 2 dan dalam Q ada lagi tambahan 16, 9. Jadi semua ini adalah unsur bagi P kesatuan Q. Jadi jawapan untuk soalan A adalah P kesatuan Q bersamaan dengan, okey, kita susun mengikut tertib, iaitu 1, 2, 4, okey, 1, 2, 4, 8, 9 dan 16. Okey, so itu jawapan untuk yang pertama. Okey, seterusnya soalan B. Soalannya kita senaraikan unsur bagi Q kesatuan R. Jadi kita lihat dalam bulatan Q. So Q yang ini campur dengan R, so yang ini. Jadi semua di dalam nombor di dalam bulatan Q dengan R adalah unsur kesatuan. Jadi jawapan untuk yang ini, untuk soalan B, Q kesatuan R, jawapannya adalah, okay, kita susun mengikut nombor tertib menaik. 1, 2, 3, 4. Okay, 1, 2, 3, 4. Kemudian kita ada lagi nombor 6, 9, 16. 6, 9, 16. So itu adalah unsur kesatuan Q dan R. Seterusnya P kesatuan R. Okey, seterusnya kita nak cari P kesatuan R. Okey, so jadi bulatan P yang ini campur dengan bulatan R yang ini. So jadi nombor-nombor yang berada di dalam bulatan ini adalah unsur kesatuan. Jadi jawapannya 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Okey, jadi kita tulis jawapan untuk P kesatuan R. Unsurnya tadi adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. Okey, 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9. So itu adalah cara menentukan unsur bagi kesatuan dua ataupun dua set. Okey, seterusnya contoh yang keempat. Okey, soalannya lorekkan kawasan P kesatuan Q. So P dan Q. Jadi kita perlu lorekkan ke semua bulatan P dengan Q. So jawapan dia di sini. Okey, so itu jawapan untuk P kesatuan Q. So ini jawapan yang sebenar. Okay. Okey, ini jawapan sebenar untuk kawasan kesatuan P kesatuan Q. Okey, untuk soalan B, kita lorekkan kawasan P kesatuan R. Jadi kita cari bulatan P, gambar rajah R yang ini. So lorekkan P campur dengan kawasan R. So ini jawapan akhirnya. Okey, ini jawapan yang cikgu dah lorek. Okey, so ini adalah P kesatuan R. Okey, soalan seterusnya kita nak lorekkan kawasan P kesatuan Q. Ni kesatuan kan? P kesatuan Q. P campur dengan Q. So P yang ini, walaupun dia termasuk dalam A, kita lorekkan saja sebab dia adalah kawasan P campur dengan Q. So Q kita sambung lagi. So jawapan untuk lorek kawasan ini, okey, yang terakhir, yang itulah. Okey, ini jawapan yang cikgu dah lorekkan. So ini P campur dengan Q. Okey, kita cuma lorekkan kawasan bulatan P dengan Q.
Baik, seterusnya contoh yang terakhir. Okey, contoh kelima, kita nak huraikan kesatuan set S dan T menggunakan pelbagai kaedah. So pertama kita nak senaraikan, kedua kita nak guna tata tanda pembina set, dan yang ketiga adalah gambar rajah Venn. Jadi yang pertama, pertama diberi S adalah gandaan 2 yang kurang daripada 16, maka kita senaraikan unsur bagi set S iaitu gandaan 2, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14. Okey. Kemudian untuk T gandaan 4 yang kurang daripada 20. Jadi gandaan 4 sifir 4. So kalau 4, 8, 12, 16. Okey, so 20 tak boleh sebab dia disebut di sini kurang daripada 20. Kemudian kita boleh kena pasti terlebih dahulu ada tak unsur persilangan. Okey, yang kita dah belajar sebelum ni. Persilangan maksudnya unsur yang sama yang ada di dalam set kedua-dua set, iaitu di sini ada 4, 8, sini 12. Maka unsur persilangan adalah 4, 8, 12. Okey, jadi kita nak menyenaraikan unsur kesatuan. Okey, kita senaraikan kesatuan maksudnya kita campur semua yang ada dalam S dengan T. Gabungkan ke semua. So 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Okey, 4, 8, 12 dah ada dalam ni. Jadi bila digabung semua, so kita dapat semua yang inilah. Okey, ini secara kita menyenaraikan unsur. Soalan yang kedua dia kata guna tata tanda pembina set. Jadi kita boleh huraikan S kesatuan T ialah X, di mana X ialah, kalau kita lihat nombor-nombor ini, dia adalah nombor gandaan 2 dan nilai dia adalah sehingga 16. Jadi kita boleh buat gandaan 2 dan X adalah kurang atau sama dengan 16. So ini adalah cara huraian menghuraikan set dalam bentuk tata tanda pembina set. Okey, kalau dari segi gambar rajah Venn, okey, so kita senaraikan. Tadi kita dah cari peringkat awal tadi dah cari unsur persilangan. Okey, jadi dia S dengan T, maka persilangan kita letak di kawasan tengah-tengah sini. Kemudian unsur yang lain tu kita akan letaklah yang lebih. Kalau dalam set S kita buang 4, 8, 12. Jadi baki unsur yang lain 2, 6, 10, 14 kita akan letakkan di luar ni. Okey. Dan untuk set T tadi 4, 8, 12 dah senarai dalam kawasan persilangan, maka baki 16 ni kita akan letak di luar kawasan persilangan, tapi dia dalam set T. So ini adalah perwakilan menggunakan gambar rajah Venn. So itu adalah konsep kesatuan di mana kita hanya menggabungkan semua unsur yang ada dalam set yang dinyatakan. Okey, so setakat itu nanti kita akan sambung pada pelengkap bagi kesatuan set.